Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Tok Guru Hadi Awang ada dalam ucapannya di satu majlis perasmian, menandatangani plak perasmian untuk buku jejak Nabi Muhammad dan juga penulisan beliau pada majlis pelancaran buku jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, beliau berkata ada beberapa orang yang Okey, baik. Bukan tu. Ini yang saya ingin bacakan. Dia kata, perkara itu sudah ada dan mengikut statistik terkini sudah ada jumlah 49 kerusi di parlimen. Sekarang yang kita tahu, PAS ada 43 kerusi di parlimen sahaja. Tetapi beliau berkata 49 kerusi. Sepatutnya dia bilang sudah ada 49 kerusi, tapi PAS letak 43 kerusi sahaja dahulu atas sebab kekangan anti lompat parti. Maknanya ada 6 orang yang lompat daripada UMNO. Wow, kata dia begini. Saya tidak boleh menyatakan perkara itu sekarang sebab mungkin sudah ada yang sertai PAS. Dan masih ada lagi mereka yang terikat dengan akta anti lompat parti. Mereka daripada kalangan wakil rakyat UMNO. Sekali lagi, daripada wakil rakyat UMNO yang menang pada pilihan raya yang lalu juga ada. Wow. Kalau 43 pergi ke 49 itu 6 kerusi. Maknanya daripada 6 kerusi ini, Tok Guru Hadi Awang kata ada daripada kalangan wakil rakyat UMNO yang menang pilihan raya yang lalu. Wah, kali ini Zaid kena lagi kah? Zaid kena lagi kah? Sebab Zaid ini sebelum ini dia kata tak ada. Tapi sekarang Tok Guru Hadi Awang lebih bersungguh-sungguh lagi pula. Malah Tok Guru Hadi Awang juga berkata akta anti lompat parti yang telah diperkenalkan itu telah menjerat PKR. Saya fikir bukan menjerat PKR, tapi nasib baiklah ada. Kalau tak ada akta anti lompat parti ini, memang semua huru hara lagi sekali Malaysia. Ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, ampun tuanku, memang keputusan Baginda ini memang tepat sekali. Memang tepat sekali kerana meluluskan akta ini. Kalau tidak, memang sekarang pun hancur semua huru hara. Lepas itu, yang saya tak setuju dengan kata-kata Hadi Awang ini, dia kata sebelum ini kerajaan PH melaksanakan akta anti lompat parti berkenaan supaya rakyat menyokong pihak mereka. Ingat, akta anti lompat parti ini hanya diluluskan selepas mendapat perkenaan yang di Pertuan Agong. Jadi janganlah cakap begitu. Saya fikir yang di Pertuan Agong telah membuat pemikiran, telah membuat keputusan ini selepas beliau mendengar, Baginda mendengar pendapat sini dan semuanya baik, barulah Baginda meluluskan. Dengan begini seolah-olah mempersoalkan juga. Harap-harap janganlah persoalkan keputusan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, mau tengok jugalah siapa yang dicakap ini. Tapi sampai sekarang belum ada lagi. Ada ura-ura kata bekas Perdana Menteri lah, ada ura-ura kata macam-macam lagi lah. Jadi kita tunggu saja. Yang penting kita doakan semoga negara Malaysia terus stabil lah. Tidak ada huru hara, tidak ada kecoh-kecoh.
keharmonian negara Malaysia patut terus dipertahankan. Kita berdoa, apapun agama kita, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini amat mengejutkan seluruh Malaysia apabila Datuk Seri Hadi Awang membongkarkan ada satu rahsia yang amat besar dan perkara ini sukar untuk dipercayai kebenarannya. Kalau betul memang ada, wow, ini memang mengejutkan. Tetapi betulkah? Tapi tak mustahil. Dalam politik Malaysia tidak ada yang mustahil. Adakah PAS tiba-tiba akan masuk kerajaan perpaduan? Kalau PAS tiba-tiba masuk kerajaan perpaduan, habislah Muhyiddin Yassin. Habislah Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin yang paling kesian, PPBM bersatu memang lugai-lugai. Orang Sabah bilang lugai-lugai lah kau ging. Kalau betul PAS tiba-tiba masuk kerajaan perpaduan, memang lugai-lugai lah Muhyiddin Yassin kali ini. Okey. Ataupun tiba-tiba PAS berkongsi bergabung dengan Mahathir, pun lugai-lugai jugalah. Kalau tiba-tiba PPBM kena kasih tinggal, memang lugai-lugai. Ini terjadi kerana tiba-tiba Tok Guru Hadi Awang ini membuat satu kenyataan. Dia kata ada pihak ajak PAS sokong kerajaan perpaduan. Betul ke? Ataupun betul ke kerajaan persekutuan perpaduan, kerajaan perpaduan di antara parti-parti yang ramai ini, lebih daripada 10 parti ini, betul kan nak berkongsi ataupun nak bergabung dengan PAS? Betul ke? Ada beberapa orang kerajaan katanya, ada beberapa orang kerajaan hubungi saya, ajak berjumpa untuk menawarkan PAS supaya menyertai kerajaan perpaduan ketika ini. Itu dakwaan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang. Wow, siapa beberapa orang itu tak tahulah. Pelik jugalah kalau memang betul. Jadi nanti kalau saya begini je lah, tak payahlah ajak PAS, tak payah. Biar PAS jadi pembangkang, supaya pembangkang kuat. Kalau tiba-tiba PAS masuk kerajaan perpaduan lagi, siapa lagi nak membangkang? Dah tak ada dah yang sudah tidak ada semak dan imbang yang kuat dan di parlimen. Jadi kalau saya tidak setuju. Biarlah PAS dalam pembangkang. Biar terus membangkang supaya ada suara membangkang kerajaan. Yang salah tetap salah. Tapi janganlah pula memfitnah. Presiden PAS itu mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan, khususnya Parti Keadilan Rakyat PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Ya, mungkin jugalah. Ada orang hubungi saya katanya, beberapa orang ajak berjumpa dan tawaran-tawaran supaya menyertai kerajaan kerana jumlah PAS paling besar, iaitu 43 kerusi. Katanya lagi, ya memang besar lah sebab 3 negeri yang PAS kuasai. PKR 30 saja katanya. Dalam keadaan itu 19 kerusi PKR Melayu, DAP 3 orang Melayu, kerajaan dinominasikan oleh orang bukan Melayu. Kata beliau lagi, dia nak ajak PAS, tapi PAS duduk belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan yang paling besar memimpin. Kata Hadi Awang. Wow, kalau begitu siapa jadi Perdana Menteri? Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC pada hari ini. Abdul Hadi menjelaskan ketika ini pihaknya sememangnya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapapun, tetapi tawaran berkenaan mesti tidak lari daripada prinsip, matlamat dan hala tuju PAS, katanya lagi. Sementara itu ketika ditanya mengenai penyertaan bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS, Abdul Hadi berkata perkara berkenaan akan diumumkan kelak dan akan membabitkan beberapa lagi orang pemimpin.
Katanya saya tidak boleh menyatakan perkara itu sekarang sebab mungkin sudah ada yang sertai PAS dan masih ada lagi mereka yang terikat dengan akta anti lompat parti. Mereka daripada kalangan wakil rakyat UMNO yang menang pada pilihan raya yang lalu juga katanya. Perkara itu sudah ada dan mengikut statistik terkini sudah ada jumlah 49 kerusi di parlimen, tetapi PAS letak 43 kerusi saja dahulu atas sebab kekangan akta anti lompat parti yang dilaksanakan pada ketika ini, katanya lagi. Katanya sebelum ini kerajaan PH melaksanakan akta anti lompat parti berkenaan supaya rakyat menyokong pihak mereka. Tetapi sekarang undang-undangnya berkenaan menjerat diri mereka sendiri, katanya lagi. Siapa yang luluskan akta lompat parti ni waktu bila ni? Okey, tak apalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.